Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Wani menjelang Malaysia memilih. Antara tokoh yang begitu berwarna-warni yang ditampilkan oleh Parti Amanah iaitu pernah menjadi Menteri Wilayah Persekutuan dan juga ahli parlimen beberapa penggal di Shah Alam. Beliau antara tokoh politik yang sentiasa berada di barisan hadapan dalam membuat kenyataan media dan juga di parlimen, dan ramai beranggapan mungkin retoriknya lebih ke arah memberikan satu penjelasan untuk mendokong pendirian Pakatan Harapan dan juga Amanah, tetapi ramai juga sinikal mengatakan beliau merupakan yang oportunis untuk sentiasa mendapat perhatian media, sama ada ketika Dewan Parlimen ataupun ketika dalam arena politik biasa. Tetapi apapun, sepanjang sebulan ini kenyataan beliau juga menjadi perhatian, berpindah ke kawasan ataupun Battle Royal yang baru, satu kawasan yang mungkin bukan asing bagi beliau kerana pernah menjadi menteri di sini dan mungkin dekat juga kerana menjadi presiden KLFA. Jadi mungkin itu satu kelebihan, dan orang Kampung Baru pun agak cakna dengan beliau, agak mungkin biasa dengan beliau kerana ketika menjadi menteri banyak memberikan kenyataan dan juga bahawa pertukaran tanah ataupun pengambilan tanah oleh pihak kerajaan kepada ahli karya ataupun penduduk Kampung Baru perlu berasaskan pasaran semasa. Jadi saya perkenalkan saudara Khalid Samad. Panjang intro saya je Khalid. Okey. Adakah saudara Khalid merasakan PRU 15 ini satu game changer ataupun satu lagi pilihan raya biasa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya melihat PRU ke-15 ini sebagai persoalan perjuangan yang belum selesai. Kita semua kena iktiraf dan akui bahawa sebenarnya PRU 14 itu merupakan usaha oleh rakyat untuk menamatkan satu budaya politik yang telah sekian lama mencengkam negara kita, iaitu budaya politik wang, budaya politik cash is king, dan pada PRU ke-14 alhamdulillah rakyat telah memberikan mandat kepada Pakatan Harapan sebagai pengganti untuk membawa budaya politik yang lebih bersih, yang bebas rasuah dan bebas perkauman. Namun malangnya tak sempat nak habiskan yang 5 tahun satu penggal, kita telah dikhianati dan dijatuhkan. Bukan dijatuhkan oleh rakyat, tetapi dijatuhkan oleh ahli-ahli parlimen yang tidak setia dan tidak menghormati mandat rakyat. Mereka telah keluar daripada Pakatan Harapan dan melalui tindakan mereka menyebabkan kerajaan itu terjatuh. Dan hasil daripada terbentuknya kerajaan yang baru yang pada asalnya dipimpin oleh Perikatan Nasional dan sekarang ni dipimpin oleh Barisan Nasional, kita melihat bahawa golongan kleptokrat dan politik wang mula kembali bertapak. Ianya menunjukkan bahawa PRU ke-15 ini adalah bertujuan bagi mereka untuk kembali berkuasa dan menyelamatkan golongan yang terlibat dalam politik wang dan rasuah yang banyak menyebabkan berlakunya ketirisan. Dan oleh kerana itu, PRU 15 ini bagi kami adalah satu usaha untuk nak meneruskan perjuangan yang telah dimulakan pada PRU 14 dan kita anggap ianya sebagai perjuangan yang belum diselesaikan, dan kita nak selesaikan dalam PRU 15 ini. Kita nak tentukan bahawa golongan kleptokrat, amalan politik wang, budaya rasuah dan sebagainya, serta politik perkauman ditamatkan buat sebenar-benarnya, secara muktamad, secara tuntas, dengan rakyat diberikan peluang untuk kembali bersuara dan memilih sekali lagi Pakatan Harapan yang membawa mesej good governance, ataupun tata kelola kerajaan yang bersih, yang cekap, yang telus, yang bebas rasuah. Okey. Rakyat sudah melihat beberapa
pentadbiran. Walaupun majoritinya 60 tahun di bawah UMNO Barisan Nasional, tetapi walaupun dikatakan 22 bulan itu terlampau singkat oleh pendukung Pakatan Harapan dan termasuk juga saudara Khalid, tidak adil membuat justifikasi PH tidak menunaikan janji, tidak menepati manifesto. Rakyat juga melihat pentadbiran selepas langkah Sheraton di bawah Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin dan juga sekarang Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi nampaknya fair game sudah pun dilontarkan oleh semua parti-parti politik. Walaupun saudara Khalid katakan tadi 22 bulan itu bukan dijatuhkan oleh mandat rakyat tetapi ahli politik itu sendiri. Tetapi adakah PH Pakatan Harapan termasuk juga Amanah dan juga pimpinan utama Amanah sudah melakukan retrospeksi dalaman? Adakah sebenarnya kegagalan 22 bulan itu adalah sebabkan diri sendiri Pakatan Harapan ataupun anggap business as usual? Sememangnya tempoh 22 bulan itu adalah begitu singkat kerana kalau kita lihat kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu merupakan satu kerajaan yang baru dan kebanyakan daripada ahli kabinet merupakan orang-orang yang baru yang tidak pernah menjadi menteri sebelum daripada itu. Maka memang ada tempoh apa yang dikatakan nak sesuaikan diri, nak learn the ropes lah kata orang bahasa Inggeris iaitu nak belajar tentang soal prosedur, nak biasakan dengan KSU lah, TKSU lah, prosedur-prosedur kerajaan yang memang memakan masa dan juga bagi pihak kerajaan ataupun kaki tangan kerajaan mereka juga terpaksa nak menyesuaikan diri kepada budaya pentadbiran dan pengurusan yang baru yang dibawa oleh Pakatan Harapan di mana kita tidak mahu menentukan sesuatu mengikut kepentingan politik tetapi berdasarkan kepada syur-syur yang dibawa oleh pihak kerajaan dan institusi-institusi kerajaan untuk memperbaiki apa yang sedia ada dan ini merupakan benda yang baru kerana sebelum ini pegawai kerajaan semua kena dengar, cakap, ikut, patuh tetapi di bawah pentadbiran Pakatan Harapan kita menggalakkan pegawai-pegawai kerajaan termasuklah KSU, TKSU dan sebagainya untuk memberi pandangan macam mana nak menyelesaikan masalah ini, nak selesaikan masalah itu dan sebagainya dan kita mempertimbangkannya secara profesional dan ini merupakan budaya yang baru juga dan ada yang takut untuk bersuara kerana selama ini dia orang kata kita tak tahu menteri tu nak apa dan kita nak kena cakap ikut apa kehendak menteri dan sebagainya dan inilah suasana proses penyesuaian diri sehingga mereka dapati sebenarnya menteri-menteri yang baru ni nak dengar pandangan dia. Jadi tidak ada agenda yang tersendiri, yang terselit, yang udang di sebalik batu dan sebagainya, tetapi nak cari penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kita akui memang ada kekurangan, tetapi itulah yang dikatakan fasa penyesuaian dan fasa pembelajaran yang terpaksa dilalui oleh pentadbiran Pakatan Harapan oleh kerana yang pernah ada jadi menteri mungkin Tun Mahathir, Muhyiddin Yassin dan 2-3 orang lagi tapi yang selain daripada itu semuanya baru dan pada masa yang sama bila kita mengambil alih sebagai kerajaan kita terpaksa menghadapi satu suasana politik pembangkang yang baru di mana pada kali pertamanya PAS dan UMNO bersuara bersama sebagai pembangkang dan mereka banyak menggunakan isu-isu kaum, isu-isu agama untuk menentang kerajaan Pakatan Harapan dan memberikan gambaran bahawa kerajaan Pakatan Harapan itu adalah satu kerajaan yang tidak mengambil berat tentang orang Melayu dan agama Islam. Walhal itu merupakan satu fitnah yang besar namun oleh kerana ianya disuarakan oleh UMNO dan juga PAS maka ianya menimbulkan keresahan di kalangan rakyat jelata. Sebagai contohlah kes Adib arwah Adib walaupun kita sepatutnya tidak perlu kita nak politikkan, kita dengarlah kepada siasatan yang dilakukan oleh Jabatan Forensik dan sebagainya
dan untuk kita nak dapatkan keadaan yang sebenar. Ya, tetapi oleh kerana digunakan ia sebagai isu politik dan nak ditimbulkan satu gambaran bahawa orang Melayu aniaya, orang Melayu ditindas oleh kedua-dua UMNO dan PAS. Ya, dan malangnya PAS ni sepatutnya sebagai parti agama dia lebih bertanggungjawab dengan kata-katanya, tetapi sebaliknya ianya telah menggunakan agama untuk kepentingan politik dan memutabelitkan fakta. Dan sekarang ini rakyat boleh lihat ya bahawa selepas Pakatan Harapan dijatuhkan melalui tindakan khianat itu, kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional pun tak buat apa-apa ya selain daripada bergantung kepada laporan forensik yang disediakan oleh pihak polis dan pihak yang bertanggungjawab. Begitu juga dengan kerajaan barisan yang dipimpin oleh Barisan Nasional sekarang. Maka suasana memperalatkan agama dan kaum memang memuncak semasa PH memerintah, oleh kerana kedua parti Melayu dan Islam yang kononnya memperjuangkan kepentingan Melayu dan kononnya memperjuangkan Islam telah bergabung untuk menjatuhkan dan memburukkan imej Pakatan Harapan. So ini suasana yang baru yang terpaksa kita hadapi. Tetapi realitinya itu juga yang diperkatakan di kalangan pengundi Melayu Islam, terutamanya di luar bandar, dan juga mereka yang beranggapan bahawa negara kita ini wajar terus ditadbir oleh pemerintah yang mendukung pemerintahan yang berteraskan Melayu, Islam dan juga menghormati raja-raja Melayu. Tetapi apabila dirujuk ataupun ditunjukkan kepada parti-parti di bawah banner Pakatan Harapan, Amanahlah sepatutnya yang berada di Barisan Harapan, kerana Amanah merupakan serpihan pada PAS, keluar daripada 2015 dan juga cuba menonjolkan satu imej yang progresif, satu imej yang Islam rahmatan lil alamin. Adakah Amanah masih struggle untuk menepis persepsi-persepsi? Ya, betul, kita sebagai yang berakal ni, yang melihat isu Islam tu tidak sepatutnya atas garisan kaum, atas garisan agama yang sempit. Tetapi kita lihat di sini pun agak terkial-kial untuk menampis. Jadi adakah Amanah dan juga rakan-rakan dalam PKR misalnya sudah bergerak untuk melihat realiti politik di Malaysia ini? Ya, kita kena akui bahawa kedua-dua UMNO dan PAS ini merupakan parti politik yang telah lama bertapak. Mereka mempunyai beribu cawangan. Ya, dan mereka telah menguasai masjid-masjid, surau-surau dan sebagainya. Dan malangnya mereka tidak menyampaikan mesej secara yang bertanggungjawab. Ya. Kalau kita pergi ke kampung dan sebagainya, kita nampak bahawa hampir setiap kampung dah ada cawangan UMNO. Dan ketua cawangan UMNO itu begitu berpengaruh di kalangan orang-orang kampung. Ya. Maka bila kita nak cuba bawa mesej yang baru, ianya bukan semudah itu. Ya, sampai hari ini orang kampung yang dipengaruhi oleh UMNO masih mengatakan bahawa Najib mangsa politik, bahawa segala tuduhan terhadapnya adalah fitnah, ya, bahawa sebenarnya dia tidak melakukan itu semua dan apa yang dia buat pun, kalau dia ambil duit pun itu semua untuk nak bantu orang Melayu dan sebagainya. Lalu ianya tidak mudah, ya, untuk kita nak pecahkan pengaruh politik yang sudah bertapak begitu sekian lama. Ya. Begitu juga di peringkat PAS. Ya, bila ustaz-ustaz, golongan asatiza turun mengajar dan sebagainya, dan mereka menanamkan kebencian khususnya terhadap DAP, ya, dan mengatakan bahawa PH ini dikuasai oleh DAP sedangkan DAP hanya 42 kursi. Ya, macam mana 42 kursi boleh menguasai PH ataupun kerajaan yang paling kurang memerlukan 112, paling kurang. Ya, maka bagi orang yang tak pandai matematik ni, ya, 42 ni tak sampai separuh pun daripada 112. Ya. So ini semua merupakan fitnah yang diperalatkan atas kaedah agama, dengan berjubah, dengan berseban, tapi menipu, ya, dan merosakkan suasana politik yang sebenar. Apa yang kita nak dalam politik ini ialah satu corak pembawaan budaya politik yang membangun, ya, yang menjadikan orang Melayu, orang Islam
mementingkan persoalan pentadbiran yang bersih, ya, inginkan akhlak yang mulia, ya, inginkan sifat amanah, tak khianat, ya, hentikan ketirisan, hentikan penindasan, kezaliman dan sebagainya. Ini sepatutnya messaging yang dibawa oleh ahli politik PAS, ya, tetapi tidak. Sekarang ini semua telah berubah, ya. Sikap yang dibawa oleh almarhum Tok Guru Nik Aziz jauh berbeza dengan sikap yang dibawa oleh Haji Hadi sekarang, ya, dan inilah yang kita dapat lihat, dan itulah masalah yang kita terpaksa hadapi, nak pecahkan pengaruh yang wujud oleh kerana adanya tapak-tapak kuasa, tapak-tapak pengaruh sampai ke peringkat kampung, ya, ke surau, ke qaryah dan sebagainya, amat sukar dan akan mengambil masa. Okey, Saudara Khalid, adakah ini merupakan satu cabaran apabila membawa pertembungan PRU ke-15 ini, seolah-olah dalam Pakatan Harapan dulunya ada bersatu untuk menerjah kawasan Malay Heartland ni, kawasan Melayu Islam di kawasan kampung luar bandar dan kawasan Pelda dan sebagainya, Terengganu, Kelantan dan juga Kedah Perlis. Adakah kali ini amanah dipertanggungjawabkan untuk menerobos, walaupun amanah sinonim dengan kawasan bercampur, kawasan yang Melayu yang lebih educated, tetapi adakah kali ini untuk melawan pemikiran-pemikiran yang lebih tangible seperti negara Islam, undang-undang hudud, walaupun mereka tidak dapat melaksanakan dengan jayanya ketika mereka mentadbir, begitu juga dengan negara Melayu Islam, kerana negara ini asalnya wilayah Melayu dibawakan oleh UMNO Barisan Nasional, tetapi kali ini dalam PRU ke-15 amanahlah nampaknya berada di hulu balang utama untuk Pakatan Harapan. Jadi adakah sudah bersedia dengan bulat-bulat? Yalah, ini bukan soal mereka tak berjaya laksanakan, ya, negara Islam ataupun hudud dan sebagainya. Mereka dah drop, langsung tak disebut pun. Dan saya tak boleh elak tergelak bila saya mendengar ucapan Mahyudin dengan masyarakat Cina, ya. Dia kata, sekarang ini bila PAS dah bersama dengan dia, ada dengar ke yang potong-potong dah tak ada dah. Dia tak ada dah. Dia pun mengaku, tapi kita lihat bagaimana isu-isu ini memang diperalatkan, dan memang ianya merupakan cabaran. Kita tak nafi bahawa amanah semestinya membawa mesej Islam, rahmatan lil alamin, iaitu rahmat bagi semua. Inilah falsafah politik yang sebenarnya yang dibawa oleh Islam, iaitu Islam ni datang Rasulullah SAW sebagai membawa mesej yang akan mendatangkan rahmat bagi semua, kebaikan bagi semua, ya, termasuk orang Islam, orang bukan Islam, alam sekitar dan sebagainya. Ini sepatutnya ini menjadi paksi falsafah politik orang Islam, ya. Kita nak berkuasa, kita nak memerintah, kita nak mentadbir negara dan sebagainya, nak bawa kebaikan kepada semua. Bukan untuk kita nak menganggap kita ni tuan, dan yang bangsa lain dan agama lain ni sebagai bukan tuan, ya, dan sebagainya lah. Tapi ianya bukan mudah. Ya, ianya bukan mudah, ya, dan ini memang seperti mana yang saya sebutkan tadi akan memakan masa, dan inilah juga di antara sebab kenapa Parti Amanah Negara telah menyokong undi 18, kerana kita mengharapkan generasi baru ni dia bebas daripada kongkongan pemikiran yang telah dibawa oleh UMNO, yang telah ditanam oleh UMNO, yang telah dibawa oleh PAS dan ditanam oleh PAS, sehingga mereka boleh menilai, ya, secara objektif, ya, apa dia kebaikan untuk negara, ya, keseluruhan. Ya, apa yang mendatangkan kebaikan pada negara keseluruhan akan mendatangkan kebaikan kepada orang Melayu, orang Islam, orang bukan Melayu, orang bukan Islam juga. Ya, semua akan mendapat manfaat daripada pendekatan rahmatan lil alamin itu dan corak pemerintahan yang berakhlak dan beramanah. Ya, ni messaging amanah. Ya, tapi kita tak nak bawa macam PAS dia dakwa, kami Islam, yang lain semua bukan parti Islam. Kerana kami je parti Islam. Maksudnya yang lain tu parti apa? Ya, ni pernah saya jadi pimpinan PAS, ya, dan memang kita menolak pendekatan yang sebegitu. Tapi sekarang ini itu je lah yang ada pada mereka.
Mereka nak jual pentadbiran yang cekap, tak ada. Mereka nak jual idea ekonomi, tak ada. Akhlak pemimpin yang baik, yang tak bersama dengan perasuah, tak ada. Lalu apa yang ada pada PAS? Semangat Islam yang dia jaja dan dia jual. Sedangkan dia tak buat apa-apa. Saudara Khalid, jadi mengapa Titiwangsa? Mengapa tidak? Adakah suatu padang permainan bukan asing bagi Saudara Khalid? Ya, saya kebetulan oleh kerana saya pernah menjadi sebagai Menteri Wilayah, maka parti menganggap bahawa kalau saya bertanding di Titiwangsa, saya mempunyai peluang yang lebih baik berbanding dengan calon-calon yang lain. Saya telah berada di Shah Alam 3 penggal. 3 penggal. Ya. Saya mula bina kekuatan di Shah Alam pada tahun 1997. Lama dulu. Ya, saya jadi ketua ataupun yang dipertua PAS Shah Alam 1997. Saya bertanding 1999 di DUN, ya, di Shah Alam. Saya kalah. Saya bertanding terus menjadi yang dipertua PAS kawasan Shah Alam. Saya bertanding di Parlimen pada 2004. Saya kalah. Saya terus bergang sebagai yang dipertua PAS kawasan. Saya bina kekuatan PAS di kawasan Shah Alam. Dan pada 2008 bertanding dan menang. Ya. So ianya bukan satu benda yang berlaku secara overnight, tetapi hasil daripada usaha rakan-rakan, ya, saya dan rakan-rakan yang membina kekuatan PAS di kawasan Shah Alam. Dan pada 2013 bertanding sekali lagi menang atas tiket PAS yang bersama dengan Pakatan Rakyat. Pada 2016 kami keluar daripada PAS oleh kerana PAS dah nak keluar daripada Pakatan Rakyat dan kami tak setuju kerana kami dah menang atas tiket Pakatan Rakyat. Dan bila kita keluar, saya dan keseluruhan AJK PAS kawasan, hampir, ya, mungkin 80%, keluar bersama dan menubuhkan Parti Amanah Negara. Saya punya timbalan yang bersama dengan saya sepanjang tempoh itu, sekarang ini akan dikemukakan sebagai calon di Shah Alam. Ya, kerana saya maksudnya ada bergantilah. Ya, ada berganti. Ataupun dikatakan ada juga rumor-rumor lah apabila sampai ke Shah Alam, katakan Saudara Khalid tidak popular lagi walaupun orang lama di Shah Alam, tetapi apabila insiden banjir dan isu berkaitan dengan isu perbandaran di Shah Alam itu ada sedikit kekurangan prestasi Saudara Khalid. Adakah begitu? Saya tak tahulah, saya tak dengar begitu, tapi memang takkan ada semua yang menyokong saya lah kan. Hari itu bila saya bertanding, saya dapat dalam 50,000 undi, ada 22,000 undi yang undi calon Barisan Nasional dan 15,000 undi yang undi calon PAS. Maka ada 37,000 pengundi yang tak undi saya. Lalu kalau kita tanya kat sana, memang ada yang akan mengatakan tak suka. Jadi adakah indikator di Titiwangsa boleh? So yang penting saya nak sebutkan ialah bahawa saya keluar daripada Shah Alam bukan kerana warga Shah Alam tak berpuas hati ataupun sebagainya, tetapi oleh kerana dah tiba masa. Dah 3 penggal bagi saya dah mencukupi dan ada pelapis, dah tiba masa untuk dia mengambil alih. Tapi Titiwangsa bukan asing dengan amanah juga? Ya, bukan. Dan bila kita bertanding di bawah PH, diserahkan kepada Bersatu. Irina yang telah menjadi sebagai wakil yang akhirnya telah keluar daripada Pakatan Harapan. Asalnya kerusi amanah, tetapi kita serahkan kepada Bersatu kerana Bersatu inginkan satu kerusi di Kuala Lumpur pada ketika itu. Ya. Tapi ianya tidak asing bagi amanah kerana sebagai Menteri Wilayah memanglah ahli-ahli amanah dan Parti Amanah pun dapat membangun di bawah di dalam wilayah persekutuan, ya, termasuklah yang di Labuan, di Putrajaya dan sebagainya. Dan kami diserahkan kerusi Titiwangsa dan pimpinan menganggap bahawa saya merupakan ahli ataupun pimpinan amanah yang paling berpeluanglah. Saudara Khalid Samad, Ahli Majlis Tertinggi Amanah dan juga Pengarah Komunikasi Amanah, mantan Ahli Parlimen Shah Alam, juga mantan Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi itu saja dalam agenda Wani malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.